Okay, terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat sekalian yang turut hadir bersama. Malam yang indah, penuh ceria, hari yang berbahagia, penuh bermakna, kita raikan majlis sambutan Maulidur Rasul 1443 Hijrah dengan tema Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Haji Zulkifli bin Muhammad, Pengetua Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah Al-Islamiyah Mersing, yang diraikan penceramah jemputan kita pada hari ini, Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara Kuala Lumpur, yang dihormati Ustazah Nur Atika binti Abdul Kadir, GPK Pentadbiran, Ustaz Syahrir bin Haji Hussein, GPK HEM, Cikgu Zulkifli bin Mat Asfan, GPK Core Curriculum, Ustazah Nur Azian binti Ismail, GPK Tingkatan 6, seterusnya barisan guru-guru SMAM, ahli jawatan kuasa pelaksana Majlis Sambutan Maulidur Rasul SMAM 1443 Hijrah, para pelajar yang dikasihi serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Hari ini menanam jagung, dibawa ke Perlis bersama Peria. Hari ini kita berkampung, meraikan majlis penuh ceria. Selamat datang ke majlis sambutan Maulidur Rasul 1443 Hijrah, Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah Al-Islamiyah Mersing. Saya Cikgu Muhammad Hafiz bin Jalil akan mengacarakan majlis ini sehingga ke penghujungnya. Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnianya, maka kita dapat bersama-sama berhimpun pada malam ini untuk meraikan majlis sambutan Maulidur Rasul 1443 Hijrah. Ucapan selamat datang dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua hadirin sekalian kerana sudi menghadirkan diri ke majlis ini. Semoga usaha kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bunga mawar cantik tersemat di petik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Aiman Akmal bin Ismail. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Hanya kepadamu jua kami merafakkan kesyukuran atas segala rahmat dan nikmat-Mu. Dengan keberkatan majlis Maulidur Rasul ini, kami memohon taufik dan hidayah-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan, kebahagiaan dan keselamatan. Anugerahkan kepada kami keselamatan yang sempurna, akal yang cerdas, hati yang terang dan daya ingatan yang kuat untuk menerima ilmu pengetahuan serta bimbingan para guru yang kami kasihi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Dengan kudrat dan iradat-Mu, tabahkanlah kekuatan dan ketabahan kami dalam menghadapi cabaran menimpa ilmu pengetahuan. Himpunkanlah kami dalam kalangan mereka yang cemerlang, gemilang dan terbilang di dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Farijal Ham wa Ya Kashifal Gham, lindungilah kami dari hasutan iblis dan syaitan, bala bencana, malapetaka dan hawa nafsu yang menghalang kemajuan dalam hidup kami. Jadikanlah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami terus istiqamah, berkhidmat, menabur bakti, membela agama, bangsa dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la mat'udan wa la mahruma. Allahumma ja'al khaira a'malina akhirahu wa khaira a'malina khawatimahu wa khaira ayyamina yawmal alqaka fik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Muhammad Aiman Akmal bin Ismail atas bacaan doa itu tadi. Majlis dengan ini diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Ustaz Haji Zulkifli bin Muhammad selaku Pengetua Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah Al-Islamiah Mersing untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dan seterusnya merasmikan Majlis Sambutan Maulidur Rasul 1443 Hijrah Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah Al-Islamiah Mersing. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang berusaha Cikgu Hafiz selaku pengacara majlis, yang diraikan dan yang berbahagia Al-Fadhil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara Kuala Lumpur, yang berusaha Ustazah Nur Atika binti Abdul Qadir selaku pelanggaran 1, seterusnya Syarif Hussein, PKM, Cikgu Zul Asfan, PK Curriculum, barisan PIBG, ibu bapa, para pelajar, putera dan puteri yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, pertama-tamanya kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam yang berbahagia ini untuk kita mengadakan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tahun 1443 Hijrah. Mudah-mudahan majlis kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu pihak sekolah merakam jutaan terima kasih kepada tuan imam kita, ya, Imam Besar Masjid Negara yang dapat sudi hadir bersama-sama kita menyampaikan ceramah pada malam ni walaupun dalam keadaan bercuti, tuan imam, tapi telah memberikan ruang masa untuk bersama-sama kita pada malam ni berkongsi dan juga memberikan peringatan penting untuk kita sama-sama hayati sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang mana umat yang cintakan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman kamu sehingga aku terlebih dikasihi daripada hartanya, anak-anaknya dan manusia sekalian di atas muka bumi ini. Jadi perlunya kita sebagai para pelajar untuk kita menanamkan rasa kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis kita yang kecil ini walaupun buat secara maya, tuan imam, biasa kita berceramah secara live. Ini live juga tapi dalam keadaan maya. Mudah-mudahan insya-Allah ramai yang dapat terlibat pada malam ni insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta kita, mahabbah kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa menjadi umat yang sentiasa berselawat
kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terlebih dahulu sekali lagi pihak sekolah merakam ucapan terima kasih kepada Tuan Imam dan juga seluruh ahli tengkuasa sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, walaupun kita buat secara maya, dan insya-Allah mudah-mudahan memberikan kebaikan, keberkatan dan seterusnya melahirkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudi hadir bersama kita pada malam ni. Insya-Allah kita difahamkan ada acara-acara pada malam ni yang insya-Allah yang akan disampaikan oleh Tuan Imam yang tak kurang hebatnya, yang insya-Allah boleh berkongsi bersama-sama dengan pelajar kita, dan insya-Allah mudah-mudahan memberikan motivasi, semangat untuk terus jadi pelajar cemerlang, gemilang dan terbilang dan jadi ikutan pada masyarakat pada masa yang akan datang insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat dan mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja ucapan yang ringkas ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Zulkifli bin Muhammad atas ucapan tersebut. Hadirin yang dihormati, kayu dibelah di tepi paya, sampai di baruh gelap gelita. Lahirnya Rasulullah membawa cahaya, menerangi seluruh alam semesta. Sampai di baruh gelap gelita, suram cahayanya di rumah bonda, menerangi seluruh alam semesta dengan berkatnya kelahiran baginda. Sesungguhnya kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khatimul anbiya dinanti-nantikan oleh sekalian makhluk. Kelahiran baginda membawa sinar cahaya yang menerangi kegelapan jahiliah. Baginda memandu hati dan jiwa dengan menjunjung Islam sebagai penunjuk arahnya. Justru sambutan Maulidur Rasul 1443 Hijrah ini merupakan satu pembuktian cinta kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbelah bagi selain mengamalkan sunnah baginda dan menjadikan Rasulullah sebagai idola sepanjang zaman. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan agenda utama kita pada malam ini. Jadi sebelum kita menjemput penceramah, izinkan saya memperkenalkan sedikit latar belakang penceramah jemputan kita. Nama diberi Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim. Beliau dilahirkan di Kota Kinabalu, Sabah dan berasal daripada negeri Johor. Pengalaman kerja beliau sejak tahun 2005 sehingga 2006, pernah menjadi guru kafar di Sekolah Rendah Al-Amin, Seksyen 17 Shah Alam dan guru tahfiz di Sekolah Menengah Hira Jeram. Kemudian bertugas di Institut Kemajuan Desa KKLW sebagai penolong pegawai hal ehwal Islam dari tahun 2006 sehingga 2012. Pada tahun 2012 sehingga 2013, beliau bertugas di bahagian media JAKIM sebagai pegawai hal ehwal Islam. Kemudian sekitar tahun 2013 sehingga 2015, beliau berkhidmat di Pejabat Setiausaha Politik kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku pegawai penyelidik. Kemudian meneruskan perkhidmatan beliau di bahagian Kemajuan Islam JAKIM sebagai pegawai hal ehwal Islam pada tahun 2015. Kemudian beliau meneruskan perkhidmatan beliau pada tahun 2015 sehingga 2020 di Seksyen Komunikasi Korporat bahagian khidmat pengurusan JAKIM sebagai pegawai hal ehwal Islam. Kemudian bermulanya pada tahun 2020 sehingga kini beliau telah dilantik menjadi Imam Negara Masjid Negara Kuala Lumpur. Itulah serba sedikit latar belakang pengalaman beliau yang sangat hebat. Jadi tanpa membuang masa, dengan ini pihak majlis menjemput dan mempersilakan Tuan Imam Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara Kuala Lumpur untuk tampil bagi menyampaikan ceramah Maulidur Rasul dengan tajuk Andai Kau Cinta Padanya. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, terima kasih kepada Cikgu Hafiz sebagai pengurusi majlis pada malam ini. Terima kasih juga kepada Tuan Pengetua Cikgu Haji Zulkifli bin Muhammad. Terima kasih juga alunan bacaan doa oleh adik Aiman. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, guru-guru, ustaz-ustaz dan para asatizah. Seterusnya kepada para pelajar yang saya muliakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya diberi kesempatan menggunakan platform Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah Al-Islamiyah Mersing untuk berkongsi berkaitan dengan Nabi SAW sempena Maulidur Rasul. Dan pada malam ini saya nak bawa perhatian tuan-tuan, cikgu-cikgu, adik-adik sekalian kepada beberapa petikan ayat Quran untuk melihat bagaimana sebenarnya sudut pandang Quran tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mulakan dengan ayat yang pertama, iaitu pada surah boleh tak cikgu tolong okey. Pada surah Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu umat manusia cintakan Allah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cintakan Allah, fattabi'uni, untuk gapai cinta Allah itu syaratnya adalah turutlah aku, ikutlah aku. Fattabi'uni, ikutlah aku, yuhibbukumullah, sebagai galang gantinya Allah pasti akan mencintaimu. Malah Allah bukan sahaja menawarkan cintanya, tetapi wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah hapuskan segala bentuk kesalahan dan dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah sangat pengampun dan sangat penyayang. Adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita pada malam ini, andai kau cinta padanya. Maka jawapan awal kepada cinta Nabi ini adalah melalui ayat ini, surah Ali Imran ayat 31. Jika kamu cinta kepada Allah, ikutlah Nabi. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat Nabi pada satu level yang kita tak tergambar. Bayangkan, untuk dapat cinta Allah, Allah nak kita ikut Nabi. Untuk dapat cinta Allah, Allah nak kita ikut Nabi. Kita tak mungkin boleh mengikuti tindak tanduk perilaku seseorang manusia kalau kita tidak benar-benar kenal dia. Kalau dalam institusi keluarga, lazimnya orang yang ikon yang menjadi ikutan dalam keluarga itu adalah ayah. Dan jika ayah gagal untuk tunjuk sesuatu yang wajar diikuti, anak-anak takkan nak untuk ikut. Tapi kalau
ayah itu seorang yang berkarisma, kan, seorang yang berwibawa, ya, anak-anak akan kagum dan ikut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sediakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk individu yang begitu berwibawa dan berkarisma sehingga kita wajar ikut. Adik-adik, cuba lihat 4 mazhab, Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i. 4 mazhab ini berdiri hasil daripada penelitian setiap imam-imam mazhab ini terhadap perbuatan dan perilaku Nabi. Kan, 4 mazhab ini, setiap imam-imam mazhab ini mendirikan mazhab masing-masing berdasarkan pemerhatian, penggalian dan dapatan terhadap hadis-hadis Nabi berkaitan ibadah. Oh, rupanya 4 mazhab itu bukan sekadar dapatan mereka terhadap ibadah, tetapi itu merupakan lambang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan tindak tanduk Nabi sehingga ke hari ini. Begitu dalamnya cinta Allah kepada Nabi. Kemudian selain daripada ayat surah Ali Imran tadi, saya nak kongsi kepada adik-adik satu lagi surah. Surah Baqarah ayat 144. Surah Baqarah ayat 144. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Adik-adik, dalam ayat ini Allah nyatakan dan Allah reveal kepada kita, sungguh kami telah melihat engkau memandang, mengangkat wajahmu ke langit. Falanuwalliyannaka, maka kami alihkan arah kiblat sehingga engkau redha. Qiblatan tardaha, ke arah mana yang engkau nak. Adik-adik, cuba bayangkan, arah kiblat ni bukan kecil anak. Arah kiblat ini bila dialih, dia akan melibatkan bukan ratusan manusia, bukan ribuan manusia, malah bilion manusia terkesan dengan peralihan kiblat. Dan Allah alih kiblat hanya kerana Nabi angkat muka melihat ke langit. Dalam ayat ni Allah tak kata setelah engkau berdoa. Dalam ayat ni Allah tak kata setelah engkau merayu. Tak. Nabi hanya angkat muka ke langit, Allah tukar arah kiblat. Ini level cinta apa ni? Ini level cinta luar biasa. Hanya dengan mengangkat muka ke langit, Allah kabulkan apa yang ada di hati Nabi. Belum Nabi cakap, baru angkat muka. Begitu level cinta Allah kepada Nabi. Sebab itu, syarat untuk dapat cinta Allah, ikut Nabi. Begitu sayang Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu baru muqaddimah. Ada lagi beberapa ayat yang saya nak kongsikan pada malam ini. Ayat-ayat berkaitan dengan apa yang perlu kita ikut dan apa pesanan daripada Allah sebagai panduan kepada kita, bentuk-bentuk yang kita perlu contohi perilaku Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Ada satu surah dalam banyak-banyak surah dalam Quran ini, ada satu surah yang membentangkan kepada kita pengalaman, tata cara berkaitan dengan sains sosial. Adik-adik tahu tak surah mana? Malam ni saya nak memperkenalkan kepada adik-adik tentang satu surah ini yang mengajar kepada kita berkaitan dengan sains sosial. Dan daripada surah inilah Nabi SAW membentuk cara para sahabat berfikir seterusnya menghasilkan generasi sahabat yang begitu luar biasa. Surah apa? Surah Hujurat. Dan dalam surah Hujurat ni, adik-adik, dalam surah Hujurat ini, Allah datangkan kepada kita 6 seruan. 6 seruan. 5 daripadanya untuk orang beriman. Dan seruan yang ke-6, seruan yang terakhir, seruan yang ke-6 kepada seluruh manusia. 6 seruan, 5/6 untuk orang beriman, 1/6 baki kepada seluruh manusia. Itu yang terkandung dalam surah ini. Dan bagaimana Nabi SAW dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surah ini dalam rangka nak mengangkat martabat dan darjat Nabi lebih tinggi dan lebih tinggi. Surah sebelum, surah Fath juga dalam bentuk, dalam dimensi bagaimana Allah menzahirkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jom kita tengok surah ini, surah yang begitu luar biasa, tentang diawali dengan kecintaan Allah pada Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat pertama dan ayat kedua. Kedua-duanya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Allah menyeru kepada seluruh orang beriman. Ayat pertama, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Bahasa ringkasnya, jangan memandai-mandai, jangan mendahului apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha sami'un alim. Ayat yang kedua, wahai orang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan tinggikan suara kamu, fauqa sautin nabi, melebihi suara Nabi. Ustaz, macam mana kita nak tahu yang kita tinggi suara atau tak berbanding suara Nabi? Ya, kita tak dengar suara Nabi. Ya, Nabi tidak bersama dengan kita secara zahirnya. Lalu kita tak tahu intonasi suara Nabi itu tinggi mana. La tarfa'u aswatakum, menurut Al-Alusi dan Zamakhsyari melihat dalam bentuk jika anda, jika adik-adik sedang berbalah, berbeza pendapat dengan orang lain, tatkala orang tu datangkan hadis Nabi, tolong tunduk dan akur dengan hadis itu. Bukan memenangkan pendapat peribadi. La tarfa'u aswatakum, jangan tinggikan suaramu melebihi suara Nabi. Jangan lebihkan pendapatmu berbanding hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimensi yang lain kita boleh melihat begini. Sebab rata-ratanya kita biasa buat begitu sehingga terkadang kita rasa rupanya salah. Bentuknya macam mana, adik-adik? Kadang kalau kita buat karangan, katalah tentang kebersihan, temanya kebersihan. Apa yang kita lakukan? Lazimnya kita ulas tentang kebersihan,
Lantas, idea kita tentang kebersihan itu, bagi menyokong idea kita, kita datangkanlah dalil Quran dan dalil dari sunnah. Itu yang biasa kita buat. Kita ada idea, kita datangkan Quran dan sunnah sebagai menyokong idea kita. Bukankah tindakan semacam itu sebenarnya downgrade fungsi Quran dan sunnah? Kita menganggap idea kita paling utama, idea kita paling atas, lalu Quran dan sunnah itu tujuannya untuk menyokong idea kita. Atau sepatutnya bagaimana kita buat? Tajuk tentang kebersihan, datangkan satu ayat Quran. Lalu kita ulas tentang ayat Quran sehingga kita benar-benar faham apa kehendak ayat tersebut. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan tinggikan suaramu berbanding suara Nabi. Bayangkan ayat seterusnya, wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan kamu menganggap Nabi ini seperti mana kawan-kawan kamu, semudah-mudahnya kamu nak panggil dia. Mat. Tak, bukan begitu. Nabi SAW perlu dipanggil dengan panggilan yang paling tinggi. Kajahri ba'dikum ba'da. Nabi bukan seperti mana pihak orientalis berpendapat dia ni semacam radio, hanya dapat siaran dan dia putarkan kembali. No. Kerana Allah memberi amaran. Antahbata a'malakum. Jika kamu hilang respek, kurang rasa hormat pada Nabi, dikuatiri. Tahbata a'malukum. Amal-amal kamu akan terhapus, hilang. Wa antum la tash'urun. Dan kamu tak sedar. Terutamanya bila kita berdebat dengan kawan, dengan orang lain. Masing-masing bawa dalil masing-masing. Tak kala orang tu bawa satu hadis dan kita rasa tak, hadis aku lebih kuat, lalu aku bawa hadis aku. Akhirnya kita hanya nak menang sendiri, bukan nak mencari kebenaran. Lazimnya bukan begitu. That's it. Itu dua seruan pertama. Saya lanjutkan kepada seruan ketiga dan saya tak bercadang untuk berlama-lama. Bila Allah Subhanahu wa taala kata ya ayyuhallazina amanu pada seruan yang ketiga. Wahai orang beriman. Wahai orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu orang fasik dengan satu berita penting, tugas kamu buat apa? Fatabayyanu. Ayat ni popular. Tapi sejauh mana kita berusaha untuk membumikan ayat ini? Kita baru saja mendengar berita keputusan mahkamah untuk memberikan pengadilan 18 tahun penjara kepada beberapa orang pelajar yang saya rasa sebaya dengan adik-adik. 18 tahun penjara kepada 12 orang pelajar ini yang sanggup untuk menekap streka di badan kawan dia hanya kerana percaya kata bomoh. Yang budak itulah mencuri laptop. Cuba baca ayat ni sampai ke hujung. Antusibu qauman bijahalah. Kenapa kita perlu tabayyun? Supaya kamu tidak mendatangkan musibah kepada satu kaum kerana kejahilanmu.
fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan kelak kamu akan menyesali apa yang kamu telah lakukan. 1400 tahun dah nasihat ini datang. Tapi adakah kita ambil peduli? Lalu kalau kita tidak ambil peduli, part mana yang kita kata aku ikut Nabi? In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Dan lazimnya bila Allah sebut tentang berita penting, apa maksud berita penting? Berita penting adalah apa sahaja berita yang membabitkan manusia, terutamanya aib dan maruah diri. Bukan itu yang menjadi perbualan harian kita. Tentang kawan itu, tentang kawan ini. Aku dengar orang cakap engkau macam ni. Adik-adik, adakah kita nak mendatangkan hujah berdasarkan aku dengar? Itu hearsay. Dan tahu tak, bila Allah memberikan prasyarat untuk berita itu didengar, prasyarat untuk berita itu diterima melalui perkataan fasiqun. Fasiqun, apa maksud fasik? Maksud fasik, adik-adik boleh jumpa dalam surah Baqarah ayat yang ke-27. Sekejap saya kongsikan. Surah Baqarah ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala menggariskan kepada kita apa maksud fasik. Kerana ayat sebelum Allah kata wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah yang menjadi sesat kerana perbandingan itu melainkan orang fasik. Siapa orang fasik? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Mereka yang memutuskan, yang mungkir janji, yang memutuskan janji-janji Allah. No, yang memutuskan setelah dia buat aku janji dengan Allah. Min ba'di mitsaqih. Selepas dia benar-benar berjanji. Bila kita janji dengan Allah ni? Setiap kali kita solat, setiap kali kita baca doa istiftah ataupun doa iftitah, apa yang kita doa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu. Tapi di luar solat apa kita buat? Kita putuskan janji kita pada Allah. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Selagi solat kita itu tidak dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, selagi itu kita masih tergolong dalam golongan orang yang memutuskan janji dengan Allah. Wow. Allah kata itu ciri-ciri orang fasik. Dan perkataan misaq ada beberapa kali diulang dalam Quran. Kan kalimah misaq ni misaq. Beberapa kali diulang dalam Quran dalam bentuk mitsaqan ghaliza. Janji yang diperkukuh, janji yang begitu kukuh. Terutamanya 3 kali. Kali pertama Allah sebut mitsaqan ghaliza berkaitan dengan peristiwa Bani Israel yang mengangkat aku janji untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waktu itu Bukit Tursina diletak atas kepala. Level Bani Israel angkat aku janji, berjanji untuk taat pada Allah, dengan Allah angkat Bukit Tursina di atas kepala. Itu kali pertama, mitsaqan ghaliza. Ayat yang lain tentang mitsaqan ghaliza, ketika Allah mengambil janji setia, ketaatan daripada Rasul Ulul Azmi.
Berapa orang Rasul Ulul Azmi? 5 orang Rasul Ulul Azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima-lima ini mengikat janji setia dan Allah gelar sebagai mitsaqan ghalizah. Dan kali ketiga Allah sebut tentang mitsaqan ghalizah ialah ketika kita umat Muhammad pegang tangan Tok Kadi dan kita ungkapkan aku terima nikahnya. So adik-adik lepas ni mungkin ada yang nak berumah tangga. Kenangilah bahawa akad nikah itu adalah mitsaqan ghalizah. Jangan buat main-main. Dan Allah kata siapa yang memutuskannya, siapa yang tidak amanah, dia tergolong dalam level fasik. Dan kita teruskan lagi. Apa lagi ciri-ciri orang fasik ni? Apa ciri-cirinya? Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Yang memutuskan, yang memotong, yang memutuskan apa sahaja yang Allah perintahkan padanya untuk dia sambung. Apa dia? Silaturrahim, hubungan baik kekeluargaan, adik-beradik, dengan kawan, dengan jiran. Allah suruh buat hubungan yang baik. Tapi kita putuskan. Itu kita ada ciri-ciri orang fasik. Dan yang ketiga, wa yufsiduna fil ard, yang buat kerosakan di bumi. Banyak cara kita nak buat kerosakan ni adik-adik. Terutamanya mereka yang suka berkawan dengan jin yang hisap rokok. Apa manfaat untuk alam yang dia sedang buat sewaktu dia hisap rokok? Apa manfaat untuk alam sekitar, untuk alam pembelajaran kalau adik-adik suka tuang kelas? Apa manfaat kepada alam, kepada agama kalau adik-adik langgar peraturan sekolah? Wa yufsiduna fil ard, buat kerosakan di bumi. Apa sahaja bentuk peraturan untuk diikuti, siapa yang melanggarnya sedang cuba untuk merobek ketenteraman di bumi. Wa yufsiduna fil ard. So pada level sekecil itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tolong jangan ulangi lagi perkara-perkara semacam ini. Kerana Allah kata apa? Mereka adalah ciri-ciri al-fasiqin, orang-orang yang fasik. Okey, kita kembali kepada surah Hujurat. Bila Allah kata, tolong tabayyun berita yang kamu dapat. Jika tidak, dikuatiri kamu akan menimpakan satu kaum musibah kepada kaum, musibah yang tidak diingini kepada kaum kerana kejahilan kamu, sehingga nanti kamu akan menyesal. Pembunuh Zulfarhan, apa yang mereka rasa sekarang? 18 tahun. Dan itu pun sedang dirayu di mahkamah yang lebih tinggi. Mahkamah Tinggi Malaysia menetapkan 18 tahun hukuman. Dan sekarang dirayu untuk sama ada dikurangkan atau hukuman itu tidak setara. Lalu apa yang diharap masa depan mereka? Wow. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kuncinya apa? Kerana tak tabayyun. Kerana terlalu percaya pada bomoh. Kerana tidak ikut panduan dari Quran.
kerana gagal untuk mencontohi tindak tanduk Nabi, maka hidup di dunia pun sudah menampakkan kesukaran dan kesusahan. Dan kita sangat berharap agar mereka-mereka ini yang sudah terlanjur benar-benar bertaubat agar kehidupan di akhirat terjamin selamat. So adik-adik, kita beri laluan kepada tayangan dan kita akan kembali selepas ini. Okay, Alhamdulillah. Kita kembali semula bersama dengan saya. Jadi sedikit kesimpulan yang dapat kita buat daripada apa yang disampaikan oleh penceramah kita pada slot yang pertama tadi. Pada awalnya, penceramah kita telah memetik satu surah daripada ayat surah Ali Imran ayat 31. Dia menyebutkan apa dia? Katakanlah, wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan Allah Maha Mengampun lagi Maha Mengasihi. Jadi tuan-tuan, adik-adik sekalian, untuk kita mendapat cinta daripada Allah, kasih daripada Allah, ikutlah apa yang telah diajarkan, apa yang disarankan oleh Nabi Muhammad kita, Nabi junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sentiasa mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, selepas ini kita akan sambung untuk slot yang kedua. Jadi diharapkan penonton di luar sana tidak ke mana-mana dan terus kekal bersama sehingga akhir program. Kita rehat sebentar untuk selingan sedikit tayangan video berkaitan dengan pencapaian kecemerlangan anak-anak SMAM pada tahun lepas dan juga sedikit promosi jom masuk SMAM untuk adik-adik kita pada tahun hadapan, insyaAllah. Jadi mungkin urus setia AJK Technical boleh tayangkan tayangan yang kita sarankan tadi, insyaAllah.
Jadi untuk ibu bapa, para pelajar yang mana pada tahun hadapan ada di antara anak-anak kita berada dalam nak masuk ke tingkatan 1, ini adalah salah satu link yang boleh kita gunakan untuk pengambilan pelajar baru sesi persekolahan. Jadi link pendaftaran dan QR code kita sediakan bagi ibu bapa yang ingin mendaftarkan dan memasukkan anaknya ke sekolah menengah agama Al-Khairiyah Al-Islamiyah Mersing, insya-Allah. Permohonan untuk pelajar tingkatan 1 pada tahun 2022. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian, itu tadi sedikit tayangan sementara kita berehat sebentar tadi. Jadi untuk hari ini mungkin kita dah mendengar tadi ceramah yang disampaikan oleh imam bagaimana untuk kita mencintai Rasulullah. Jadi bila kita mencintai Rasulullah, tentunya kita ingin membentuk, memacu kecemerlangan di dunia maupun akhirat. Jadi dengan sedikit tayangan tersebut mungkin dapat memberikan sedikit motivasi kepada adik-adik untuk terus cemerlang untuk terus cemerlang pada masa akan datang seperti mana abang-abang, kakak-kakak kamu cemerlang tadi. Okay, jadi tanpa membuang masa, saya menjemput sekali lagi imam kita, Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, untuk meneruskan slot yang seterusnya, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik yang dikasihi, Allah Subhanahu wa taala meneruskan pada seruan yang keempat. Dan sebelum memasuki seruan yang keempat, Allah memberikan peringatan yang cukup bermakna buat kita. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguh orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, damaikanlah antara saudara-saudaramu. Oh, rupanya adik-beradik ni bukan sentiasa dalam keadaan harmoni, tidak bergaduh, tidak. Allah kata bersaudara bukan bermaksud tiada perselisihan. Ada perselisihan, tapi jika berlaku, damaikanlah. Dia tidak berpanjang-panjangan. Bila Allah kata fa aslihu, damaikanlah, perbaikilah hubungan itu. Dan Allah tidak kata bila bersaudara ni langsung tiada pergaduhan, tidak bermasam muka. Ada. Tetapi damaikanlah jika berlaku. Kerana dalam Quran ada dua tempat Allah sebut tentang ikhwah ni. Kali pertama di sini. Kali kedua Allah sebut dalam surah Isra. Innamal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang membazir itu saudara kepada syaitan. Lalu sekarang ada dua pilihan, kita nak bersaudara. Sama ada kita nak bersaudara dengan orang beriman atau kita nak bersaudara dengan syaitan. You choose it kan. Anda pilih.
yang mana satu? Kemudian seruan yang keempat, Allah datangkan satu seruan yang sangat sukar kita nak buat. Sebab terutamanya netizen Malaysia sudah sangat pakar dalam bidang ini. Apa dia? Wahai orang beriman, la yaskhar qaumun min qaum. Allah kata, wahai orang beriman, jangan ada antara kamu, jangan sampai satu puak dari kamu mencemuh dan merendahkan puak yang lain. Pertama, kita lihat perkataan la yaskhar, jangan rendahkan. Jangan rendahkan, jangan mencemuh, jangan troll, jangan buat perkara-perkara macam prank. Jangan kita sengaja usik dan buat lawak. Qaumun. Kenapa sebut kaum? Kerana benda ni berlaku kalau kita ramai-ramai. Kita seorang-seorang tak berani. Tapi kalau kita ramai, contoh pelajar tingkatan 5, senior, dia bully tingkatan 1. Sebab dia rasa dia besar, dia tua, dia sudah lama di sekolah. La yaskhar, jangan bully. Jangan rendahkan. Kerana Allah kata apa? Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi orang yang engkau rendahkan itu lebih baik dari kamu. Boleh jadi orang yang kau rendahkan itu kerana dia tingkatan 1, dia kurang dosa, orang kurang dosa, dekat dengan Allah. Bila dia dekat dengan Allah, doanya lebih cepat sampai. Dia tingkatan 1, bila dia tingkatan 1, dia kurang dosa. Bila kurang dosa, Allah pandang dia dengan belas kasih. Boleh jadi mungkin benaknya kita sukar nak belajar kerana kita mungkin pernah merendah-rendahkan orang lain. Boleh jadi doa kita tidak makbul kerana mulut kita yang begitu bacul suka sebut tentang orang lain. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum. Lebih menakutkan bila Allah letak pembahagi yang lelaki dan yang perempuan. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Benda ni kita sudah jadi pakar. Untuk merendahkan orang tak perlu bercakap, cukup dengan lirik mata. Kadang kalau wanita dia tengok atas bawah, mahal baju kau ni. Ya ke dia maksudkan mahal? Atau sebenarnya kau tak ada fashion, kau tak ada taste. Ini seruan yang keempat. Seruan yang berat. Dan kalau kita kata kita cinta Nabi, bagaimana kita nak laksanakan benda ni? Benda ni sudah jadi darah daging. Sudah begitu mencengkam sehingga ke akar umbi. Bukan hanya level sekolah, bukan hanya level sekolah rendah, tapi setiap jabatan dan kementerian. Tengok bos pandang rendah pada anak buah. Orang yang lebih senior pandang rendah pada junior. Kita warga negara pandang rendah pada pendatang tanpa izin. Sedangkan kalau kita borak, saya pernah borak dengan pump attendant Petronas dari Bangladesh. Berapa lama, Bai, sudah datang sini? Sudah 4 tahun. 4 tahun pernah balik.
Jarang balik tengah kumpul duit. So dulu waktu dekat Bangladesh belajar apa? Saya belajar Sunan Sittah. Saya hafal Bukhari Muslim. Belajar Sunan Sittah. Hafal Bukhari Muslim. Quran hafal. Quran hafal sejak 8 tahun. Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi dia lebih baik dari kamu. Dan menariknya ayat ini, adik-adik, sayangnya Allah pada orang beriman. Nanti cuba tanya guru bahasa Arab. Cuba tengok betul-betul ayat tu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ini adalah mukhatab, kan? Allah bercakap dengan kita, orang beriman. Alladzina amanu tu pihak kedua. La yaskhar. Yaskhar pihak kedua ke pihak ketiga? Pihak ketiga. Allah tidak tuju pada orang beriman. Tapi Allah ingatkan orang beriman, jangan mereka merendahkan kaum lain. Allah tidak tuduh orang beriman merendahkan. Allah masih bersangka baik pada orang beriman. Level orang beriman tidak buat benda ni. So rupanya kalau kita masih lagi melakukan kesilapan silam, merendahkan orang lain, bully orang lain, trolling orang, prank orang, something wrong pada iman kita. Level begini adik-adik, Allah Subhanahu wa taala mendidik dan mengajar kita. Satu ayat Quran menjadi pendorong dan motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus maju. Kemudian apa lagi nasihatnya? Wala talmizu anfusakum. Jangan kutuk diri sendiri. Macam mana kutuk diri sendiri? Saya mana pernah kutuk diri sendiri, Ustaz? Ya, kadang kita rasa kita ni inferior. Cara macam mana? Bila orang kutuk Islam, bila orang kutuk sekolah kita, kita kata apa? Betul lah tu. Aku pun tak setuju dengan sekolah aku. Sedangkan adik-adik sedang sekolah di sekolah menengah agama, khairiyah, Mersing. Sekolah ni bukan kecil anak punya sekolah. Sekolah yang terkenal seantero Malaysia. Tapi kerana kita rasa tak selesa dengan sekolah ini, lalu bila orang kutuk sekolah kita dan kita mengiyakan, sama macam kadang orang kritik agama kita, kritik orang Islam, lalu kita pun kata, ya aku setuju, betul lah tu, orang Islam memang macam tu, orang Islam memang akhlaknya buruk, orang Islam memang begitu, suka ambil rasuah. La talmizu anfusakum, jangan kutuk diri sendiri. Dan seterusnya, wala tanabazu bil alqab, berhati-hati dengan nickname, jangan gelar-gelar orang. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama adalah nama kefasikan selepas engkau beriman. Wow. Allah sebut tentang fasik dan tadi kita belajar tentang fasik. Apa kaitan nama dengan fasik? Bukankah tadi salah satu prasyarat untuk jadi fasik adalah yang memutuskan hubungan? Pernah tak kita terfikir bahawa hanya dengan kita memanggil nama orang tu dan orang tu tak suka dan dia bertindak untuk memutuskan hubungan dan tak nak layan dah kita? Oh. Tolong berhati-hati dalam memberi gelaran pada orang lain. La tanabazu bil alqab. Tanabazu gelaran buruk. Alqab gelaran baik. Tanabazu tu gelaran buruk.
Alqab tu gelaran baik. Laqab ni gelaran baik. So boleh jadi kita panggil dengan baik tapi niat kita tak baik. Nampak kawan kita gemuk, kita panggil si kurus. Nampak kawan kita pendek, kita panggil si tinggi. Nampak kawan kita muka pecah rumah, kita panggil si cantik. La tanabazu bil alqab. Panggilan yang kita panggil baik itu tujuannya untuk menyindir. Untuk memalukan dia. Untuk membuka aib. Melainkan kalau dia suka. Sebab garis halus panggilan yang tidak dibenarkan ini adalah bentuk kefasikan. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Dengan kita memanggil itu, ternyata memutuskan hubungan. Dan di hujung Allah kata apa? Wa man lam yatub. Siapa antara mereka yang tidak bertaubat? Faulaika humuz zalimun. Mereka lah orang-orang yang zalim. Penyayangnya Allah. Allah tahu benda ni berat dan sukar. Allah tahu benda ni sudah menjadi darah daging kita. Allah masih beri peluang. Bertaubatlah. Kita mungkin waktu kita tingkatan 3 ambil PMR. Dan sekarang PT3 ambil PT3 dan ada adik-adik baru masuk tingkatan 1 dan kita rasa kita senior dan kita pernah menzalimi mereka. Allah kata bertaubatlah. Binalah hubungan. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau bukan adik-adik yang mula, kalau bukan kita yang mula, siapa lagi? Sebab tu surah ini ada 6 seruan, 5 untuk orang beriman. Kalau bukan orang iman yang mulakan, siapa lagi yang Allah nak harapkan? Kitalah harapannya. Mulakanlah. Mula membentuk komuniti yang selamat, yang sejahtera. Bukan hanya kita ungkapkan selamat, tetapi orang lain dapat rasa nikmat selamat itu daripada kita. Itu level Islam. Itu level orang beriman. Sebab tu di hujung surah ini, ada Arab Badui yang kata, aku telah beriman. Tapi Nabi kata, no. Katakanlah, engkau baru Islam. Sebab kita belum buktikan lagi yang kita beriman melalui tindak tanduk ini. Dan seruan ke-5 untuk malam ini, Allah datangkan satu bentuk seruan yang juga ringan di mulut, berat untuk dilaksanakan. Namun kerana kecintaan kita pada Nabi, kita akan usahakan sungguh-sungguh. Apa dia? Wahai orang beriman, ijtanibu, jauhi, kathiran minazzan, kebanyakan daripada sangkaan. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, majoriti dari sangkaan mendatangkan dosa. Allah guna perkataan ijtanibu, kata akarnya janabah. Janabah ni maksudnya di samping, dekat, di sisi. Kan kalau kita kata aku bermusafir dan di samping kau ada kawan, kita akan guna perkataan janabah. Janabah ni di samping, dekat. Ijtanibu, jauhi. Cuba bayangkan situasi ini, benda tu memang berada dalam hati, benda tu memang dekat dengan kita, benda tu memang di samping kita. Macam mana caranya kita nak jauhi dia? Kita akan berusaha sedaya upaya, by hook or by crook, untuk hapuskan, untuk jauhi. Itu ijtanibu. Dalam perkataan ijtanibu tu menggambarkan usaha kita yang tidak sedikit untuk menjauhi benda ni. Sebab dia memang built in dalam hati. Apa dia? Sangkaan.
mudah sebut buruk sangka. Buruk sangka paling mudah. Buruk sangkalah benda paling mudah kita buat. Kita dah memang pakar. Sebab tu Allah kata, ijtanibu, jauhi buruk sangka. Sebab dia memang sudah dalam hati. Usahalah macam mana supaya tidak buruk sangka. Imam Ibn Kathir kata, kalau kau tak nak buruk sangka pada kawanmu, datangkanlah 70 alasan supaya kau tak buruk sangka pada dia. Tadi, pada seruan ketiga, bila Allah kata, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu, datang berita, tabayyun, apa tujuannya? Supaya kita tidak buruk sangka. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jika engkau buruk sangka dan engkau akan datangkan musibah pada kaum yang lain, lalu engkau akan menyesal. Puncanya apa? Buruk sangka. Zulfarhan meninggal kenapa? Buruk sangka. Dan dalam agama kita ni, dasar agama ini, kalau kita niat baik dapat satu pahala, buat benda yang kita niat baik itu dapat lagi 10 ganjaran. Kalau kita niat tak baik, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita laksanakan perkara tak baik, dapat satu dosa. Dan kali ini Allah kata niat pun ditegah dan dilarang. Niat yang macam mana? Buruk sangka. So, buruk sangka ni perbuatan hati. Pada level hati pun Allah sudah tegah. Apatah lagi kita laksanakan buruk sangka tu. Sukar, yes. Tetapi syurga itu indah. Kalau kita berasa, susah sangatlah Ustaz, saya lebih selesa dengan keadaan semacam ini, dan silakanlah. Dan jangan menyesal. Kemudian ayat seterusnya, wala tajassasu, jangan mengintip, jangan mengintai, jangan korek rahsia orang. Berhentilah daripada ambil tahu tentang artis-artis. Tak membawa manfaat kepada alam. Tentang BTS, tentang Blackpink, tentang Korea, berhenti. La tajassasu, dah, tak payah korek-korek. Berhenti tengok melodi. Berhenti tengok meletup. Benda tu tak menambahkan iman. Allah kata, la tajassasu. Jangan mengintip. Kalaupun kita tahu tentang peribadi orang lain, apa manfaat untuk kita? Ada manfaat untuk agama? Menambahkan keimanan kita pada hari akhirat? Menjamin kita akan mati dalam husnul khatimah? Jika tidak, kenapa kita menghabiskan tenaga, masa untuk benda tu? Why? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nabi tidak pernah ambil tahu, nak korek pasal sejarah orang lain. Cuba baca hadis-hadis Nabi. Bila orang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta pandangan dan nasihat, untuk minta panduan daripada Nabi, Nabi tidak korek cerita silam dia. Seorang wanita datang, ya Rasulullah, aku telah berzina. Nabi kata, balik, kau mungkin mabuk kot. Nabi tidak kata, berzina dengan siapa? Berapa lama, berapa kali, dah berapa lama kau berhubung ni? Kau curang ke dengan suami kau? Kau dah kahwin ke belum? Nabi tak tanya. Nabi suruh balik. Mungkin kau tak sihat kot, kau mabuk ke? La tajassasu. Jangan mengintip. Kerana bila kita mengintip dan mengintai, kita sebenarnya sedang berusaha mengkagumi kehidupan orang lain, sedangkan kehidupan kita sendiri belum terurus.
Kemudian la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan mengumpat. Jangan mengumpat. Kenapa Allah tak bezakan lelaki dan perempuan? Dua-dua sama. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Lelaki pun mengumpat, perempuan pun mengumpat. Sebab kadang mengumpatnya lelaki itu lebih. Dan part mengumpat ini, Allah datangkan satu contoh yang sangat menjijikkan. Ayuhibbu, apakah kamu suka? Ahadukum, salah seorang daripada kamu. Apakah kamu suka jika salah seorang daripada kamu ayyakula lahma akhihi maita, meratah makan daging adik-beradik dia yang sedang terbujur kaku di ruang tamu di rumah dia. Kita baru saja melepasi satu masa pandemik yang begitu menggusarkan. Tiap-tiap hari ada orang meninggal. Dan orang yang meninggal tu ada yang kita kenal, ada yang rapat dengan kita. Kadang saudara kita. Dan kita lihat mayat dia terbujur kaku di ruang tamu. Pernah tak kita terlintas di ruang tamu rumah kita ada mayat, terlintas di fikiran kita nak pergi ratah daging dia. Allah suruh kita gambarkan benda tu. Ada mayat depan mata, mungkin adik kita, mungkin mak kita, mungkin bapak kita, mungkin abang kita, mungkin kakak kita. Mayat, kita terlintas nak pergi makan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Fakarihtumu. Bila terlintas nak makan, kita akan rasa jelek, jijik, tak selesa, tak suka, meloyakan, semua macam. Itulah yang perlu, emosi yang perlu ada. Sewaktu ada bibit-bibit nak mengumpat. Allah nak kita rasa loya. Aku tak suka. Tak suka nak mengumpat orang. Sebab aku rasa macam aku tengah makan daging saudaraku. Innamal mu'minuna ikhwatun. Lahma akhihi maita. Innallaha tawwabur rahim. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah. Allah sangat menerima taubat. Kali kedua Allah ulang tentang taubat. Sebab Allah tahu keterlanjuran apa yang pernah kita lakukan selama ini. So adik-adik, 5 seruan ini bukan main-main. 5 seruan ini Allah jamin. Allah jamin keharmonian akan kekal. Negara Malaysia yang sedang digagaskan dengan hashtag keluarga Malaysia akan pasti tercapai jika kita buat 5 seruan. Dahulukan Allah, tapis berita, jangan rendahkan orang, jaga hati. Dan last, sebelum saya tutup, cuba tengok baik-baik permulaan ayat 12. Allah sebut tentang zon. Zon tu berlaku di mana? Di hati. Zon tu berlaku di hati. Cuba tengok ayat 11. Allah kata la yaskhar, la tanabazu, kan? La yaskhar, la talmizu, la tanabazu. Yaskhar tu apa? Fi'il mudhari'. Tengok balik. Yaskhar fi'il mudhari'. La talmizu fi'il mudhari'. La tanabazu fi'il mudhari'. Kemudian selepas daripada zon, la tajassasu fi'il mudhari'.
La yaghtab ba'dukum ba'da juga fi'il mudhari'. Ada fi'il mudhari' sebelum zan, ada fi'il mudhari' selepas zan. Zan ni perbuatan hati. Dan perbuatan hati ni Allah letak di tengah-tengah. Selepas daripada perbuatan fizikal, fi'il, dan fi'il mudhari', perbuatan fizikal. Rupanya yang paling penting adalah kita jaga hati. Kalau hati kita rosak, kita akan mudah merendahkan orang lain. Kalau hati kita kotor, kita akan mudah menggelar-gelar orang lain. Kalau hati kita kotor, kita tak ada jati diri. Kalau hati kita kotor, kita akan mudah nak gali korek, tajassasu, mengintip, mengintai. Kalau hati kita rosak, kita mudah untuk mengumpat. So, jom kita sama-sama ijtanibu, jauhi sifat-sifat mazmumah ini. Sebab chances untuk kita buat sama seperti fi'il mudhari'. Apa maksud fi'il mudhari'? Dia sedang berlaku sekarang dan dia continuous, berterusan. Gagal kita membentuk hati, risikonya adalah kita tak boleh keluar daripada cycle tu. So begitu sepatutnya adik-adik kita membaca dan dapat maklumat dari Quran. Kerana setelah 5 seruan, Allah datangkan seruan terakhir. Wahai manusia, kami telah cipta kamu, lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan, 2 jantina aja, tak ada jantina ketiga. Sajat kena baca ayat ni. 2 jantina aja. Zakarin wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kamu berpuak-puak. Syu'uban wa qabail, dan berkabilah-kabilah. Lita'arafu, untuk kamu saling kenal mengenal. Tujuan Allah jadikan kita pelbagai bentuk dan rupa ni, pelbagai bangsa dan ras ni, untuk apa? Lita'arafu, supaya kamu kenal mengenal. Ayat ini sangat besar. Kita tak mungkin akan boleh berkenalan dengan manusia lain kalau kita dengar berita tak baik tentang kaum tu. Kita tak akan rasa selesa nak kawan dengan dia. Kita tak mungkin untuk boleh kenal mengenal kalau kita merendahkan kaum lain. Kita tak mungkin boleh kenal mengenal kalau kita suka menggelar. Asal Melayu je penipu. Asal India je pemabuk. Asal Cina je penipu. Asal Cina je tarik judi. Kita tak boleh. Tak mungkin akan kenal mengenal kalau hati kita, hati orang beriman, tidak dibentuk dengan baik. Lita'arafu takkan berfungsi. Apa tujuan lita'arafu? Adik-adik pengguna Twitter, pengguna Facebook, pengguna Instagram, macam mana platform ini boleh timbul dan boleh diikuti, boleh sangat banyak orang meminatinya, sebab player-player ini dah kaji dan kenal kehendak pengguna dia. Suatu kadang dalam Facebook, kita baru terniat atau baru borak-borak, tiba-tiba keluar iklan tentang apa yang kita borakkan tadi. Sebab Facebook sudah pun mengenal pasti, lita'arafu, mengenal pasti cara kita bertindak dan bereaksi. Maka didatangkan bentuk iklan yang dapat menarik perhatian kita tanpa perlu bersusah payah. Dan sekarang zaman
IR 4.0. Artificial Intelligence. Dunia perlu kepada big data. Kepada data-data yang besar. Supaya dia boleh analisa keperluan dan kehendak manusia. Semua tu li ta'arafu. Li ta'arafu bukan hanya bentuk kenal mengenal, tak. Semua itu untuk pembentukan, untuk penciptaan artificial intelligence. Kegunaannya untuk masa depan. Manusia merangka itu semua supaya dia dapat manfaat yang besar. Hasilnya $billion. Tersebut tentang teknologi. Tentang apa yang sedang kita kejar. Tentang dunia, ke mana dunia ni nak tuju. Semua terkandung pada perkataan li ta'arafu. So sebelum kita keluar kepada masyarakat, orang beriman perlu sediakan diri melalui 5 seruan pertama tadi. Jika tidak, kita gagal untuk menjadi umat wasata, umat yang menjadi contoh. Kalau kita gagal manfaat ini, maka kita gagal membawa satu tradisi yang begitu indah kepada masyarakat di luar sana. Dan paling penting Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Bukankah 5 seruan tadi tentang takwa, tentang bagaimana kita jaga diri, tentang bagaimana kita nak berhati-hati, tentang jaga lidah supaya tak memanggil orang, tentang jaga hati, tentang jangan mengumpat, semua tentang takwa, tentang jaga. Orang yang paling mulia antara kamu yang boleh jaga 5 seruan. Innallaha alimun khabir. Allah sangat tahu dan Allah sangat dalam pengetahuan dia. So adik-adik, surah Hujurat bukan sekadar surah picisan, tetapi dia merupakan bentuk pengajaran sains sosial level paling tinggi yang Allah turunkan buat kita. So, berbanggalah kita sebagai umat Muhammad. Allah tunjuk begitu detail cara untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Andai kau cinta padanya, tunggu apa lagi kita buat. Barakallahu li wa lakum. Terima kasih kepada Tuan Pengetua. Terima kasih kepada adik-adik yang sudi mendengar pada malam ini. Yang baik itu semata-mata datang daripada Allah. Dan saya titipkan pesanan terakhir dalam surah Furqan buat adik-adik. Surah Furqan memaparkan ayat yang berikut. Dia merupakan aduan dari Nabi SAW di mahsyar kelak. Nabi mengadu pada Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi takhazu hadzal Qur'ana mahjura. Kaumku meninggalkan Quran. Tadi di awal tadi saya datangkan lelaki ini memandang ke langit, Allah tukar arah kiblat. Lelaki ini tak sebut satu habuk pun. Lelaki ini tidak pun berdoa untuk alih arah kiblat, tak. Tapi Allah alih arah kiblat. Lelaki yang sama akan berdiri di hadapan Tuhan di mahsyar kelak dan dia bagi aduan seumpama ini. Dan ayat selepasnya Allah tidak pun menyatakan apa respon dan tindak balas dari Allah, tak. Dan saya tak dapat nak gambarkan bentuk respon yang bagaimana dari Allah setelah Nabi SAW mengadu tentang kaum dia yang tinggalkan Quran.
So jom adik-adik, selain daripada kita berusaha nak ikut Nabi SAW, ikut Nabi melalui Quran. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada Ustaz Hafiz. Ribuan terima kasih kepada Tuan Imam kita, Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim atas penyampaian ceramah yang sungguh bermanfaat sebentar tadi. Jadi banyak sungguh input yang dikongsikan pada kita pada hari ini. Jadi antaranya yang saya dengar tadi tentang 5 seruan. Di mana kalau kita menjaga 5 seruan tersebut, insya-Allah adik-adik kehidupan kita akan sentiasa selamat dan sejahtera. InsyaAllah kita akan dapat sentiasa mengeratkan ukhuwah kita, silaturahim kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-adik, semoga semua hadirin dapat mengambil ibrah dan tarbiyah daripada ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Dengan berakhirnya ceramah itu tadi, maka tibalah masanya untuk saya selaku pengendali majlis mengundurkan diri. Pihak majlis juga menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf sekiranya ada terlanjur kata, terlampau cara sepanjang mengendalikan majlis ini. Majlis berakhir penuh syafaat, menjadi ingatan sepanjang zaman. Amalan sepakat membawa berkat, hidup beramal bertunjang iman. Kalau ada jarum yang patah, banyak kain tidak berjahit. Kalau ada silap dan salah, jangan jadikan kenangan pahit. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan kekurangan itu wujudnya daripada kelemahan kami sebagai makhluk Allah bernama insan. Jadi sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sekarang untuk anak kita di ruangan chat Facebook ada dikongsikan kita punya pendaftaran borang pendaftaran. Jadi adik-adik pelajar-pelajar smart boleh tekan link tersebut untuk mendaftarkan pendaftaran adik-adik dalam program ini, insya-Allah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah banyak apa yang Ustaz kongsikan tu sangat bermanfaat untuk anak-anak kita, hadirin para peserta kita pada hari ini.